اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya marilah sama-sama kita merakamkan dan memanjatkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, memungkinkan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah fardhu maghrib secara berjamaah, membolehkan kita untuk melaksanakan apapun kerja-kerja dalam kehidupan kita dengan kesihatan yang Allah berikan, dan segala-galanya itu tidak lain adalah merupakan pemberian, sama ada kita sedari ataupun tidak, datangnya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya untuk kita sebagai hamba yang namanya insan dan namanya mukmin, orang yang beriman pada Allah, biasakan lidah kita untuk terus mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Pujian yang selayaknya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan lisan kita yang sentiasa berkata dengan ucapan-ucapan yang baik akan memberikan kebaikan dan keberkatan dalam hidup ini, dan mudah-mudahan Allah meningkatkan lagi kekuatan kita untuk terus melaksanakan sebanyak mungkin ibadah-ibadah yang membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbincangan kita pada malam ini masih lagi kita bicarakan berkaitan surah Yasin, yang mana kita telah pun berhenti pada ayat yang terakhir, iaitulah ayat yang ke-12, dan masuk perbincangan kita pada malam ini ayat yang ke-13. Dalam ayat sebelum daripada ini Allah menceritakan secara umum tentang peranan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peranan daripada Al-Quranul Karim, serta Allah membicarakan tentang kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara umumnya. Dan pada ayat yang ke-13 Allah memulakan bicara dengan mengarahkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kisah sebagai suatu pengajaran yang perlu diambil oleh penduduk yang tinggal di bumi Makkah Al-Mukarramah daripada kalangan kafir Quraisy, yang ketika itu degilnya mereka tidak mahu untuk menerima setiap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allah memerintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kisah yang ada pada ayat ke-13 ini. Apa ceritanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Wadrib lahum, dan berikanlah contoh bagi mereka, ataupun pukullah contoh bagi mereka. Allah sebut dengan perkataan wadrib, dan kita telah bicarakan sedikit dahulu dalam perbincangan yang lalu kenapa Allah tidak menyebut dengan perkataan yang lain, hatil misal sebagai contohnya, ataupun
i'ti mithalan sebagai contoh. Tapi Allah menyebut bila mana Allah membawakan sesuatu contoh dalam Al-Quran, maka Allah menggunakan kalimah idrib, sedangkan kalimah daraba pada asalnya ia memberikan maksud memukul. Para ulama tafsir, mereka memberikan maksud daripada kalimah wadrib, di mana saat ketika Allah mengungkapkan kalimah wadrib lahum mathala, pukullah olehmu dengan suatu misal, dengan memberikan perhatian bahawa setiap misal dan contoh yang dibawakan oleh Allah itu dapat memberikan kesan kepada mereka. Orang yang mendengar, orang yang melihat, dengan bacaan yang dibaca ketika itu dapat memberikan suatu keinsafan dan satu tauladan dan pengajaran yang dapat diambil. Sebab itu disebut dengan nama pukul. Macamlah kita memukul orang, ada rasa sakit ketika dipukul. Kalau sekiranya pukul tidak memberikan kesakitan, maka itu tidak dinamakan dengan pukul. Begitulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan daripada contoh yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Seperti mana yang diperjelaskan oleh Allah di antaranya dalam surah Yusuf pada ayat ke-111. Allah mengatakan bahawa setiap contoh ataupun setiap kisah yang Allah bawakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa busyra lil mu'minin. Dan sesungguhnya bagi setiap kisah-kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, kepada manusia, ibaratul liulil albab, ia merupakan suatu pengajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Maka hadithan yuftara, dan cerita-cerita yang dibawakan oleh Allah itu bukanlah merupakan cerita dongengan yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Walakin akan tetapi cerita yang Allah bawakan itu adalah merupakan cerita yang benar, cerita yang realiti dan telah pun berlaku sebelum daripada kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hudan wa busyra, dan cerita itu Allah minta dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan, wa busyra, dan berita gembira, lil mukminin, bagi orang, wa hudan wa rahmatan lil mukminin, petunjuk dan juga rahmat kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya Allah bawakan tentang suatu contoh, iaitulah ashabal qaryah, penghuni sebuah kawasan. Qaryah ini sebuah penempatan, dan qaryah bukanlah bermaksud kampung di dalam Al-Quranul Karim, sebab asal daripada kalimah qara itu memberikan maksud perhimpunan, tempat berhimpunnya manusia, di mana di tempat tersebut adanya sumber untuk mereka mendapatkan air minuman dan juga makanan. Mereka berhimpun di sana, maka tempat itu dinamakan dengan nama qaryah. Banyak dalam Al-Quran Allah sebut, dalam surah Yusuf juga Allah membicarakan tentang qaryah, was'alil qaryah, Allah menyebut tentang qaryah. Jadi qaryah yang disebut dalam Al-Quran bukan bererti kampung, walaupun penggunaan semasa yang digunakan untuk membezakan di antara kampung dan bandar, digunakan qaryah itu sebagai kampung, yang kadang-kadang kita sebut qaryah pun tersilap qari'ah, ya. Qari'ah ini bermaksud lain, tapi qaryah itu asal dari sudut penggunaan bahasa semasa memberikan maksud kampung, sementara bandar disebut dengan nama Madinah, ya. Bandar disebut dengan nama Madinah. Sebaliknya dalam Al-Quran bila sebut dengan qaryah, iaitulah suatu penempatan yang ada pada sesebuah tempat lokasi tinggalnya manusia ketika itu. Dalam ayat ini ashabil qaryah tidak diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi disebutkan oleh jumhurul ulama al-mufassirin. Kebanyakan ulama-ulama tafsir menyatakan tempat tersebut namanya adalah Antakiyah, sebuah kawasan yang disebut dengan nama bumi Antakiyah. Kalau kita melihat catatan yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, beliau menafikan dan beliau kata tidak, bukanlah dimaksudkan dengan Antakiyah, dengan beberapa sebab, seperti mana yang dinakalkan oleh Syekh Tantawi rahimahullah dalam kitab tafsir Al-Wasit beliau, di atas beberapa sebab-sebab yang tertentu yang secara ringkasnya saya cuba untuk menyebutkan, seperti mana yang dicatatkan oleh Syekh Tantawi untuk menolak bahawa tempat tersebut itu adalah bumi Antakiyah. Yang pertama dikatakan
anna zahiral qissati yadullu ala anna haula'i kanu Rasulullah azza wa jalla la min jihati Isa kama qala ta'ala idh arsalna ilaihim itsnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalith. Sesungguhnya dari sudut zahir kisah ini menunjukkan bahawa mereka semua yang datang untuk menyampaikan dakwah di bumi tersebut pada ashabil qaryah itu adalah merujuk kepada nabi ataupun rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Sebab dalam riwayat catatan daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan mereka adalah merupakan utusan yang merupakan pada saat yang serupa pengikut kepada Nabi Isa alaihi salam. Namun ia tidak disepakati oleh sebahagian daripada ulama tafsir, dan di antaranya yang sependapat dengan pandangan Imam Ibn Kathir itu adalah Syekh Tantawi. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran itu sendiri Allah tidak menyebutkan mereka adalah pengikut kepada Nabi Isa alaihi salam. 3 orang yang Allah utuskan untuk menyampaikan dakwah di bumi tersebut itu adalah terdiri daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah daripada min jihati Isa, daripada pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam, seperti mana dalam ayat yang akan kita lihat nanti Allah sebut iz arsalna, tatkala kami telah mengutuskan kepada mereka 2 orang, lantas mereka telah mendustakan kedua-dua orang tersebut, fa'azzazna, lantas kami perkukuhkan dengan orang yang ketiga. Kemudian yang kedua, menurut pandangan daripada Syekh Tantawi rahimahullah yang diambil daripada ucapan Imam Ibn Kathir, anna ahla Antaqiyah amanu bi rusuli Isa ilaihim wa kanu awwala madinatin amanat bil Masih alaihi salam, wa lihadha kanat 'inda nasara ihda al mudun al arba'ati allati fiha bitarikihi ay ulama'un biddinil masihi. Sesungguhnya penghuni-penghuni di bumi Antaqiyah, kalau sekiranya bumi tersebut itu merujuk kepada bumi Antaqiyah, maka penduduk di bumi Antaqiyah telah pun beriman dengan utusan-utusan yang telah pun diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam catatan sejarah mengatakan demikian. Itu menurut pandangan daripada Imam Ibn Kathir. Dan mereka adalah merupakan orang yang pertama, awwalu madinatin, bandar yang pertama sekali penduduk-penduduknya telah beriman dengan Al-Masih, iaitu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka adalah merupakan pengikut-pengikutnya yang dikenali dengan kalangan Nasara. Ia merupakan salah satu daripada 4 bandar yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan pendapat yang ketiga yang mengatakan bahawa bumi tersebut bukanlah bumi Antaqiyah, bahawa anna qissata Antaqiyata ma'al hawariyin ashabu Isa kanat ba'da nuzulit Taurah, wa qad dzakara Abu Sa'id Al-Hudri wa ghairuhu anna Allah ta'ala ba'da inzalihi Taurah lam yuhlak ummatun minal umami inda akhirihim bi'adzabin yab'athuhu alaihim bal amara al-mu'minin ba'da dhalika biqitalil musyrikin. Sesungguhnya kisah Antaqiyah bersama dengan Hawariyin, penghuni-penghuni yang tinggal di bumi Antaqiyah, bersama dengan pengikut Nabi Isa yang dikenali sebagai Hawariyun ataupun Hawariyin, mereka yang mendukung dan menyokong Nabi Isa alaihissalam, disebut dengan nama golongan Hawariyin. Itu berlaku adalah sesudah turunnya kitab Taurah. Dan telah disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu dan beberapa pendapat di kalangan para sahabat yang lain, bahawa Allah Ta'ala sesudah menurunkan kitab Taurah, Allah tidak menghancurkan mana-mana umat dengan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke atas mereka. Bahkan Allah hanya memerintahkan orang yang beriman untuk memerangi golongan mereka yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada kehancuran. Sedangkan dalam peristiwa Antaqiyah dalam surah Yasin ini, ataupun dalam peristiwa Ashabil Qaryah yang Allah bicarakan ini, akan berlaku kehancuran setelah mereka membunuh salah seorang daripada penghuni ataupun salah seorang masyarakat yang telah beriman dengan ketiga-tiga orang rasul yang telah pun diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut telah dibunuh. Waktu itu Allah menghancurkan bumi tersebut.
Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, nanti kita akan melihatnya. Baik, dalam ayat ini Allah menyatakan, berikanlah contoh terhadap mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ashabil qaryah iz ja'ahal mursalun, tatkala telah datang kepadanya orang-orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak disebutkan siapakah mereka. Kemudian para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam ayat ini juga ada di kalangan para ulama mengambil satu ulasan. Bila Allah memberikan contoh dalam ayat ini, maka kata sebahagian para ulama bahawa ayat ini merupakan salah satu cara dan juga kaedah dengan memberikan kaedah berdakwah, dengan memberikan mereka itu akan contoh. Jadi dalam bab berdakwah, dia tidak semestinya menyampaikan maklumat semata-mata, tapi berikanlah contoh-contoh yang tujuannya untuk mengajak mereka itu dapat berfikir dengan sesuatu pengajaran-pengajaran dan pengajian-pengajian yang disampaikan ketika itu. Contoh tujuannya adalah untuk memperkukuhkan sesuatu kenyataan-kenyataan. Sebab itu dalam Al-Quran ada lebih kurang 43 ayat-ayat yang berkaitan dengan contoh yang Allah Subhanahu wa taala bawakan. Dan dengan sebab itulah kata para ulama, contoh itu juga penting di saat ketika kita menyampaikan sesuatu dakwah sebagai strategi untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-14 Allah menyambung lagi cerita tersebut. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Iz tatkala arsalna ilaihim, kami telah mengutuskan kepada mereka, itsnaini, dua orang utusan, fakazzabuhuma, maka mereka kazzabu telah pun mendustakan akan kedua-duanya, dengan memberikan maksud bahawa penduduk yang tinggal di bumi tersebut itu adalah terdiri daripada penduduk yang sungguh-sungguh jahil dan begitu ta'assub dengan pegangan yang ada ketika itu. Bayangkan, Rasul yang pertama datang tidak diterima, datang Rasul yang kedua juga memberikan ingatan yang serupa, tidak mahu untuk menerima peringatan tersebut. Lantas ketika itu mereka mendustakan apapun perkataan-perkataan yang diucapkan. Orang yang selalunya menentang, orang yang selalunya tidak menerima sesuatu pengisian-pengisian ilmu yang datangnya daripada Allah, itu memberikan gambaran hati mereka itu begitu keras. Sebab itu golongan Bani Israel, mereka menganggap diri mereka itu mulia sebab ramainya utusan-utusan daripada Allah yang Allah utuskan kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka kata, dengan sebab Rasul yang begitu banyak, Nabi yang lahir daripada mereka begitu ramai, mereka menganggap bahawa mereka itu anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, ya, kami ini adalah merupakan anak-anak Allah dan kami adalah merupakan kekasih-kekasih Allah. Tapi hakikat yang sebenarnya dengan ramainya utusan Allah bukan bermakna Allah sayang pada mereka, tapi nak memberikan gambaran betapa degilnya mereka, sehingga Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, hati mereka itu diumpamakan seumpama batu. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Jadi dalam ayat itu Allah memberikan gambaran tentang jenis hati yang ada pada diri mereka. Kerasnya seumpama kerasnya batu, bahkan lebih teruk daripada itu. Kalau batu, ada kalanya batu itu lembut, sehingga kan dengan batu tersebut ada kalanya ia merekah dan akhirnya mengalirkan air-air sungai. Air sungai dia keluar daripada celah-celah batu, dan ada juga daripada batu itu dia memancarkan air mata air. Bahkan batu yang jatuh daripada tempat yang tinggi itu min khasyatillah, dia jatuh adalah semata-mata kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis batu yang Allah ceritakan. Tapi hati manusia bila tidak menerima peringatan-peringatan digambarkan oleh Allah itu seumpama hati yang begitu keras, melebihi daripada kerasnya batu tersebut. Wal iyazubillah.
Kita minta selalu berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hati kita hati yang mudah untuk menerima sesuatu pengajaran dan nasihat yang diberikan, walaupun nasihat tersebut merupakan sesuatu yang kadang-kadang memberikan pada diri kita suatu rasa yang begitu pahit, tetap sahaja kita perlu untuk menerimanya, kerana peringatan itu adalah merupakan perkara yang bukan datangnya daripada manusia, tetapi sebaliknya ia merupakan peringatan yang datangnya daripada Allah, yang hakikatnya kerana Allah sayangkan kita, maka Allah datangkan akan peringatan-peringatan tersebut. Baik, kemudian apa yang berlaku? Fa'azzazna bithalis, lantas kami mendukung, kami memperkukuhkan. Azzaz, ta'ziz bermaksud memperkukuhkan. Bithalisin, dengan orang yang ketiga. Faqalu, lantas mereka semua berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ilaikum, kepada kamu semua wahai penduduk ahli qaryah, mursalun, adalah merupakan orang-orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ucapan yang disebutkan oleh mereka, dan pada saat ketika itu mereka tetap kekal untuk menyampaikan segala arahan-arahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Tantawi rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ke-14 ini, apa kata daripada beliau, ulasan yang beliau sebutkan, inna mawqifal musyrikina mink ayyuhar rasulul karim yushbihu mawqifa ashabil qaryati minar rusulil ladzi arsalnahum lihidayatihim idh arsalna ila ashabi hadhil qaryati ithnaini min rusulina fakadzabuhuma wa a'radu an da'watihima arsalna ilaihim ithnaini lida'watihim ila ikhlasil ibadah lana fadhahaba ilaihim fakadzabuhuma. Sesungguhnya pendirian kalangan orang-orang musyrikin. Ayat ini walaupun cerita tentang ashabil qaryah, tujuannya dan matlamatnya kerana Allah ingin meletakkan persamaan di antara pendirian yang ditunjukkan oleh golongan musyrikin Makkah, yang merupakan mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul ketika itu, menyamai dengan pendirian yang ditunjukkan oleh ashabil qaryah ini daripada kalangan utusan-utusan yang telah kami utuskan kepada mereka untuk memberikan hidayah dan panduan pada mereka. Ketika itu kami utuskan kepada penghuni qaryah tersebut, kampung kawasan tersebut, dengan dua orang daripada kalangan utusan kami, fakadzabuhuma, namun sayangnya mereka telah mendustakan kedua-duanya, wa a'radu an da'watihima, dan mereka menentang terhadap dakwah yang telah disampaikan oleh kedua-dua tokoh ataupun utusan tersebut. Allah nak memberikan gambaran cerita yang dulu, berulang semula kisah dan juga tabiatnya. Sebab itu pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat ini, cerita yang Allah nak bawakan itu juga supaya kita ambil perhatian agar jangan kita mengulangi sikap-sikap yang telah pun dibawa oleh umat-umat yang terdahulu. Zaman terdahulu betapa degilnya mereka tidak mahu untuk menerima apa yang telah disampaikan. Zaman Nabi SAW juga tidak menerima apa yang disampaikan, dan kalau sikap seumpama ini juga berlaku, maka akan berlakulah seperti mana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut. Kemudian para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawapan setelah daripada mereka mendustakan ketiga-tiga ataupun kedua-dua kalangan daripada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diutuskan mereka yang ketiga, dan kemudian mereka memberikan satu jawapan yang serupa bahawa keseluruhan mereka itu adalah merupakan utusan Allah. Qalu ma antum, ini jawapan daripada golongan ataupun penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, daripada ashabil qaryah tadi. Mereka bagi jawapan, subhanallah, nak memberikan suatu petunjuk dan gambaran. Begitulah sikap manusia. Selagi namanya manusia, selagi itu akan wujud rasa tidak puas hati dalam diri mereka. Akan ada sahaja alasan dan juga jawapan. Dan sebab itu di dalam Al-Quran, Allah memberikan gambaran sikap yang ada pada diri manusia ini, dia berbeza daripada sifat hayawan yang lain, makhluk yang lain. Apa sifat yang ada pada diri manusia?
Antara salah satu sifat yang ada pada diri manusia ini, mereka banyak memberikan sesuatu alasan-alasan yang memperkukuhkan keinginan dan kemahuan mereka. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dalam surah Al-Isra jika tidak silap, Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, sesungguhnya manusia itu adalah orang yang paling banyak berjidal, berdebat dan memberikan pelbagai bentuk alasan-alasan. Dan Allah nak gambarkan cerita yang tersebut ini, Allah bawa dalam kisah penduduk dan juga penghuni yang tinggal di bumi tersebut. Apa jawapan setelah mereka mengatakan, utusan-utusan Rasul telah mengatakan kami ini adalah merupakan utusan Allah? Mereka mencari jalan untuk menafikan bahawa ketiga-tiga kelompok tersebut ataupun utusan-utusan tersebut itu adalah datang daripada Allah. Mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Qalu, mereka telah pun berkata, ma antum, tidaklah kamu semua, illa basyarum mithluna, melainkan kamu semua adalah merupakan manusia-manusia seperti kami. Maksudnya apa dia, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan kenapa mereka menolak utusan Allah, mereka menolak adalah disebabkan kerana utusan Allah itu yang datang kepada mereka adalah terdiri daripada manusia. Bagi mereka, kalau katakan utusan itu datang daripada Allah, maka mestilah sesuatu yang pelik. Seumpama malaikatullah sebagai contoh datang bertemu dengan mereka dan mengatakan kami adalah utusan Allah. Itu yang dimahukan oleh mereka. Subhanallah. Yang hakikatnya merupakan alasan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah sekiranya yang menjadi utusan Allah itu terdiri daripada para malaikat, bagaimana kita nak beramal seumpama amal para malaikat? Sedangkan Rasul diutuskan oleh Allah adalah untuk menyampaikan arahan yang perlu disampaikan kepada manusia supaya manusia melakukan dan melaksanakan akan perintah-perintah tersebut. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah yang namanya malaikatullah itu dia tidak pernah tidur, yang kita cepat tertidur. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, yang kita selalu makan dan juga selalu minum. Sekejap sahaja kelaparan ada dalam diri kita. Ni nanti selepas daripada salat Isyak, rasa-rasa macam nak makan juga. Dah catat dah malam ni mana tempat parking yang sesuai untuk kita makan dan juga minum. Ada tuan-tuan di kalangan kita begitu, kadang-kadang begitu keadaan. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, malaikat tidak kahwin. Yang kita memang mengharapkan yang bujang nak kahwin, yang dah kahwin nak kahwin lagi. Itu manusia. Tapi berbeza dengan makhluk yang namanya malaikatullah, dia tidak begitu. La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat tidak pernah melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan manusia, banyak perkara-perkara yang dosa dilakukan oleh manusia, sudah tentu ada perbezaan. Maka tidak layak Allah meletakkan malaikatullah sebagai utusan daripada Allah yang menunjukkan tanda kehebatan. Benar, malaikat dari sudut besarnya itu tidak mampu untuk digambarkan, sehingga Allah menyebutkan sayapnya sahaja, disebut mathna wa thulath, lahu ajnihatun, baginya itu sayap. Seorang malaikat kadang-kadang sayapnya sampai 3 bahkan lebih daripada itu, dan sayapnya itu mampu untuk menutup ruangan timur dan juga barat. Itu baru sayapnya sahaja. Dari sudut besarnya kita tidak mampu untuk melihat gambarannya. Hebat malaikatullah, tapi tidak sama dengan kudrah yang ada pada diri manusia. Maka manusia tidak layak untuk menjadikan malaikat itu sebagai utusan ataupun sebagai rasul kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan manusia. Alasan pertama mereka letakkan, punca mereka tak nak beriman, tidak mahu untuk menerima sebab Rasul diutuskan daripada kalangan manusia. Dan kemudian mereka menyambung lagi di dalam ayat tersebut, wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun, dan tidaklah Allah yang Maha Pemurah itu menurunkan, wa ma anzalar rahman, dan tidaklah menurunkan akan Allah yang Maha Pemurah min syai', daripada sesuatu arahan-arahan perintah agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-15 ataupun pada ayat wa ma anzalar rahman, ada satu ulasan yang menarik yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaidi dalam kitab At-Tafsirul Munir.
Apa kata daripada Dr. Wahbah Zuhaili? Kata Dr. Wahbah Zuhaili, ayat wa ma anzalar rahman, kalimah ar-rahman yang disebutkan oleh mereka membuktikan bahawa sesungguhnya mereka mengiktiraf dan mempercayai akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Kata Imam Ibn Katsir dalam ketika beliau mentafsirkan surah Al-Fatihah, Allah menyebut sifat kasih sayang Allah itu dua. Yang pertama Allah sebut dengan Ar-Rahman, dan yang kedua Allah sebut dengan kalimah Ar-Rahim. Kalimah Ar-Rahman ini sifat yang umum bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dan curahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, termasuk manusia yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan nama Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim, sifat Rahman dan kasih sayang Allah yang Allah hanya khususkan kepada kalangan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim. Ya, jadi ada beza di antara Rahman dan Rahim. Di saat ketika umat Islam berada di hadapan Allah, waktu itu rahimnya Allah, pemurahnya Allah, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala hanya diususkan kepada orang-orang yang layak untuk menerima syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah memberikan gambaran bahawa mereka bukan tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengiktiraf akan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak iktiraf adalah utusan-utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kerana mereka terdiri daripada kalangan manusia. Dan di hujung ayat itu mereka mengatakan, in antum illa takdzibun. Tidaklah, in di sini dia memberikan makna nafi. Bagaimana cara kita nak kenal? Para ulama-ulama tafsir kata, jika sekiranya di permulaan itu disebutkan in, asal maksud in itu adalah jika, tetapi apabila selepas in itu ada perkataan illa, maka in itu memberikan maksud nafi. Subhanallah. Ini di antara kaedah-kaedah nak mengenali maksud dan makna dalam perkataan di dalam sesuatu ayat itu. Jadi Allah sebut in, tidaklah antum, kamu semua, akan rasul-rasul, illa takdzibun, melainkan kamu semua telah pun berbohong dan berdusta, hanya berpura-pura mengakui bahawa kamu semua adalah merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Wahbah Zuhaili dari sudut ulasan yang diberikan, apa kata daripada Dr. Wahbah Zuhaili ini? Menyebut qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ay qala ashabul qaryati lirrusuli thalathati antum mithluna basharun ta'kuluna at-ta'ama wa tamshuna fil aswaq famin ayna lakum wujudu maziyatin tukhtassuna biha alaina wa tad'una ar-risalah wallahu ar-rahmanu lam yanzil ilaikum risalatan wala kitaban mimma tad'un wa yad'ihi ghairukum minar rusuli wa atba'ihim wa ma antum fima tad'una ar-risalata illa kadhibun. Tidaklah kamu, yaitu qala ashabul qaryah, kata penduduk-penduduk kawasan tersebut itu terhadap utusan-utusan yang seramai 3 orang yang telah diutuskan. Apa kata daripada mereka? Kamu semua serupa macam kami manusia, kamu semua makan makanan, kamu berjalan di pasar-pasar. Di mana? Maka famin aina, daripada mana bagi kamu itu wujudnya keistimewaan, suatu kelebihan yang dihususkan untuk kamu berbanding ke atas kami, dan kamu mendakwa diri kamu mendapat risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, Tuhan yang Maha Pemurah itu pastinya tidak akan menurunkan kepada kamu apapun risalah, apapun kitab seperti mana yang kamu dakwa. Dan selain daripada kamu juga mendakwa sebagai rasul dan pengikut mereka, tidaklah kamu berkata demikian dengan apa yang kamu dakwakan sebagai risalah dan utusan itu, melainkan kamu semua adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang berbohong. Cerita ini tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah yang lain. Banyak kisah-kisah seumpama ini yang Allah lakarkan.
Kisah Ashabil Kahfi adalah secebis daripada kisah kehidupan realiti manusia sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menolak kebenaran. Dan hakikat cerita ini Allah bawakan antaranya dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-6, dan begitu juga dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-10. Allah menyebut dalam surah At-Taghabun, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Jadi secara ringkas dalam ayat ini mereka juga memberikan dakwaan di saat ketika mereka disampaikan risalah agama utusan daripada Allah. Mereka kata, apakah manusia dapat memberikan panduan kepada kami? Alasannya sebab Rasul yang diutuskan itu terdiri daripada manusia. Jadi mereka tak menganggap kalaulah utusan daripada Allah mesti memiliki keistimewaan yang tertentu. Samalah juga dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10. Qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Di saat ketika utusan-utusan Allah utuskan kepada kaum-kaumnya yang tertentu, waktu itu mereka mengajak manusia beriman kepada Allah. Lantas ditimbulkan soalan oleh Rasul mereka, apakah pada Allah timbul syak pada diri kamu semua, sedangkan Allah itu pencipta langit dan juga bumi? Yad'ukum, dia menyeru dan mengajak kamu untuk mengampunkan dosa-dosa yang kamu lakukan, wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan melewatkan akan hukuman tersebut sehinggalah sampai kepada satu tempoh yang akan ditentukan. Dan jawapan ataupun respon yang diberikan oleh mereka tetap serupa, in antum illa basyarum misluna, tidaklah lain kamu semua adalah manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna, kamu semua sebenarnya rasa cemburu, kamu mahu untuk menghalang kami terhadap apa yang telah kami sembah dan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin, dan akhirnya mereka minta supaya datangkan bukti yang jelas yang mereka lihat pelik dan tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk menandingi bukti itu, untuk mereka dapat melihat dan meyakini bahawa ia merupakan utusan daripada Allah. Itu keinginan yang dimahukan oleh mereka. Dan cerita ini pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cerita tentang insyiqaqul qamar, bulan yang terbelah. Waktu itu kan ada cerita dia Rasulullah dicabar, kalau benar kamu adalah merupakan utusan daripada Allah, kami nak minta supaya bulan terbelah. Dan akhirnya berlaku insyiqaqul qamar, bulan terbelah ketika itu, sebahagiannya ke suatu bukit yang lain dan sebahagiannya pergi ke bukit yang lain, Jabal Qubais, dan juga satu lagi saya terlupa di bukit yang lain. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila berlaku demikian, apa respon yang diberikan oleh penduduk Makkah Al-Mukarramah daripada kalangan musyrikin? Mereka kata kamu adalah merupakan tukang sihir. Ke situ pula. Tadi asalnya mereka kata nak beriman kalau sekiranya kamu dapat buktikan, tapi tetap tidak boleh. Dan kemudian mereka memberikan lagi dengan alasan yang lain. Kalau benar kamu ini adalah merupakan utusan Allah, ij'al Safa zahaban, tolong jadikan bukit Safa itu sebagai bukit yang dipenuhi dengan emas. Rasulullah doa pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah, waktu itu turun malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu boleh sahaja berdoa dan Allah akan kabulkan bukit Safa akan menjadi emas. Dan kalau sekiranya bukit Safa jadi emas dikabulkan oleh Allah dan umat kamu masih lagi tidak mahu beriman, inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin, maka aku akan mengazab mereka dengan suatu azab yang tidak pernah dirasai azab tersebut oleh mana-mana umat-umat yang terdahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu paling menakutkan kita, tuan-tuan. Kalaulah itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan hukuman yang begitu dahsyat terhadap umat yang terakhir, yang merupakan umat yang lahir pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak jadi untuk memohon doa tersebut disebabkan sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sebentar.
haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi sambungan perbincangan kita. Dan secara ringkas pada ayat yang ke-15 nak memberikan gambaran kepada kita agar mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dengar dan maklumat-maklumat yang sampai kepada kita yang ianya merupakan satu kebenaran, kita harap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan diri kita diri yang mampu untuk menerima dan memanfaatkan ilmu tersebut. Dan sebab itu kita kena diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yukhsha' wa qawlin la yusma'. Ataupun dengan doa yang lain, banyaklah dia punya sirah ataupun uslub doa-doa yang diajar oleh Nabi yang hampir serupa dengan doa ini. Jadi di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik ini, Rasulullah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ada ilmu tapi ilmu itu tidak dapat dimanfaatkan dalam hidupnya dengan maksud tidak diamalkan, wal iazubillah. Kita minta berlindung daripada Allah tidak beramal dengan ilmu yang telah pun sampai pada kita. Yang kedua, minta berlindung dengan Allah wa amalin la yurfa', dengan amalan-amalan yang tidak diangkat oleh Allah. Allah tidak terima akan amalan-amalan kita. Wa qalbin la yakhsha', hati yang tidak khusyuk pada Allah, tidak timbul rasa tanda kebesaran Allah, tidak timbul rasa takut pada Allah, itu juga kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang keempat, wa qaulin la yusma', kata-kata yang tidak didengar. Ya, ucapan-ucapan tersebut dengar dah tapi tidak diambil perhatian dengan ucapan-ucapan tersebut, juga kita minta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat 16, setelah penduduk dan juga penghuni kepada kawasan tempat penginapan tersebut, di kawasan tersebut tidak mahu untuk menerima dengan alasan bahawa mereka adalah manusia dan apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah kata-kata dusta, maka apa yang dibuat dan dilakukan oleh utusan-utusan tersebut? Tuan-tuan, ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siri kehidupan sebelum kehadiran baginda, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan contoh perjalanan dakwah dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh umatnya. Respon yang diberikan oleh mereka tidak mendoakan keburukan kepada kaum tersebut. Samalah juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Taif, menyampaikan dakwah lebih daripada seminggu, yang dalam riwayat mengatakan 10 hari baginda sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Taif. Tapi apa yang Rasulullah terima? Batu yang Rasulullah terima, cedera yang Rasulullah rasai, titisan darah yang berlaku, gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera, sehingga datang malaikat bukit Malakul Jabal yang ketika itu memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaran untuk menghancurkan penduduk yang berada di bumi Taif. Tapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, arju an yukhrija ala aslabihim man yu'minu billah. Ya, aku begitu mengharapkan agar Allah an yukhrijallah, Allah mengeluarkan ke atas sulbi-sulbi keturunan mereka ini nanti
akan lahir orang-orang yang beriman pada Allah. Sehingga kan riwayat menyebutkan ketika itu Rasulullah kata, Allahumma ghafir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau ampunkanlah kaumku ini, mereka belum lagi mendapat dan menerima ataupun mengetahui akan ilmu yang aku sampaikan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Itu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serupa dalam ayat ini, dalam kisah ini, pada ayat 16 mereka kata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, dan sambungannya pada ayat berikutnya, wa ma alaina illal balaghul mubin. Itu respon yang mereka berikan kepada penduduk dan penghuni bumi tersebut. Mereka kata, qalu, mereka telah pun berkata, rabbuna ya'lam, Tuhan kami mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami ini adalah merupakan utusan-utusan yang telah pun diutuskan oleh Allah. Wa ma alaina, dan tiadalah tugas ke atas kami ini, illal balaghul mubin, melainkan hanya sekadar menyampaikan dengan cara yang jelas. Al-balagh, mereka hanya sekadar menyampaikan perintah daripada Allah, dan perintah itu jelas dengan apa yang diperkatakan oleh mereka. Subhanallah. Sebab itu kedua-dua ayat ini memberikan suatu jawapan yang menarik yang disebut oleh Syekh Tantawi rahimahullah, termasuklah Dr. Wahbah Zuhaili, ketika memberikan ulasan pada kedua-dua ayat tersebut, nak memberikan gambaran bagi seseorang pendakwah di saat ketika berdakwah, dua perkara penting yang perlu diambil berat. Yang pertama, bertenang di atas segala bentuk cercaan-cercaan dan makian-makian yang diberikan ketika itu. Dan yang kedua, iaitulah bersabar, tabah dengan setiap perkara-perkara yang berlaku. Dan ada disebutkan di dalam Al-Quran, Allah cerita tentang kisah ibadah Rahman. Itu bukan para anbiya, bukan para rasul, tapi ditujukan kepada hamba-hamba Allah daripada kalangan manusia yang disebut hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Salah satu di antara cirinya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi daripada ayat itu Allah mengatakan, di saat ketika mereka berbicara dengan orang-orang yang jahil, mereka yang tak ada ilmu pengetahuan, sudah tentu kalau orang yang jahil ini kata-katanya cukup keras, menyakitkan hati. Perkataan yang keluar semuanya adalah perkataan-perkataan yang hodoh, yang buruk, yang keji. Maka apa yang berlaku? Qalu salama, katakanlah kepada mereka itu selamat tinggal, tinggalkan mereka, dan jangan lagi untuk memberikan jawapan-jawapan yang boleh menimbulkan panjangnya lagi perbicaraan dan cacian-cacian yang ada. Dan ada juga riwayat, doakanlah kepada mereka akan kebaikan. Kalimah salama itu doakan kebaikan. Mungkin Allah memberikan keinsafan kepada mereka, dan kerana doa yang kita pohon pada mereka, kepada Allah terhadap mereka itu menyebabkan mereka baik, Dia akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat kali ganda atas segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka ketika itu. Subhanallah. Dan tindakan ini disebutkan oleh Allah dalam ayat ke-16 dan juga ayat ke-17. Mudah-mudahan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat mengambil manfaat di dalam perbincangan kita pada malam ini. Biar sedikit, yang mudah-mudahan dengan sedikit itu dapat memberikan kepada kita kesan, dan mudah-mudahan memberikan kepada kita suatu pengajaran dan manfaat insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.